Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala ala falyuballigh asyhadul ghaib atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama kali kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah, kasih sayang Allah, kesialah Allah pada kita. Allah Ta'ala bagi peluang masa pada kita semua ni boleh mari berhubung dengan nisbat agama. Ini satu pemurah yang ada pada Allah. Sebab kita hidup dalam dunia ni, masa kita ni hidup berjalan semua. Tak ada berhenti. Hak kemarin dengan hak hari ni tak serupa dah. Kalau kita silap gapo dalam masa, mana kita nak kelik semula pada masa tu tak boleh. Dia jalan hadap ke depan semata. Sebab tu ada riwayat hadis juga, kata di akhirat nanti ni, masa ni, hari ni, Allah Ta'ala buka hari. Setiap hari ni akan kecek dengan kita, akan royak masa kita. Hari tu aku adalah hari Rabu pada tarikh sekian-sekian. Aku hari untukmu. Sebab kita ni ada hari belaka selagi kita hidup atas dunia ni. Ada hari, ada masa. Tapi masing-masing, siapa guna masa kena cara, siapa guna hari, lepaskan hari dia tu faedah, maka hari akan royak kepada Allah. Kata aku hari tu, ini fulan, dia guna masa pada hari tu untuk agama kau. Sebaliknya juga, hari ini juga akan mengadu, ya wahai saudara, aku hari tu, harimu yang ralik, mu ralik lalai dengan maksud hidup kamu. Hari tu mu deraka kepada Allah. Hari tu mu khenak masa. Hak mana masa yang sesuai, hak Allah Ta'ala hantar mari ni untuk berhamba diri pada Allah. Mu lalai, mu ralik, mu terlupa. Maka hari ini akan dibuka di akhirat nanti. Setiap orang, zarah demi zarah, yang mereka buat atas permukaan bumi ini. Sebab tu Allah Ta'ala bersumpah demi masa. Manusia ni duk rugi belaka. Wal 'asr innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa Allah bersumpah, sesungguhnya manusia duk le rugi belaka. Sebut kata manusia tak kira pangkat, harta benda, kedudukan dia, dalam kampung, dalam bandar, orang menego, tokek, anak goli, laki-laki, perempuan. Rugi belaka manusia. Tapi Allah cek, marilah fa istisna. Illa malaikat orang tak rugi, dia ada empat sifat, empat perkara atas diri dia, empat sifat lah. Pertamanya alladzina amanu, mereka yang beriman dengan Allah. Maka cabutlah orang ni dalam manusia ni, dia dah selamat. Tapi tak mencukupi lagi untuk nak selamat dia ni, sebab Allah Ta'ala sebut empat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Dalam hari tu, masa dia jadi manusia dalam dunia ni, dia kena beramal, buat amal soleh. Dia beriman dah, tapi dia kena ikhtiar amal juga. Hani masa nak bawa pergi kepada keselamatan daripada orang rugi. Masa ni akan mengadu dengan Allah. Tapi tak mencukupi dengan amalan lagi. Allah sebut lagi, wa tawassaw bil haqq, dan berpesan perkara yang benar. Kita kena kira bercara secara muslimah, wanita, kaum ibu. Ini saya nak royak tentang harga yang Allah peluang masa kita. Masa berjalan, kalau kita tak beri pun hari ni pun, masa kita berjalan. Umur kita kau tua. Dan ni lebih lagi, negeri kita ni bila tahun baru daripada boleh mukra kan. Senarai dapur kita bila situ. Kita ada tahun baru suku bagi kita dalam Islam. Tapi kita orang beranak sini ni, dia tak ada kira boleh Arab tak. Kira boleh Syiah. Sebab tu kita kira kata, setahun baru ni, kita dapat berubah umur kita. Kalau 40 jadi 41. Masa kita duk gerak. Sebab tu hari ni Allah guna masa kita secara muslimah kau ibu. Boleh jadi beberapa jam dulu lagi dah. Ibu-ibu telah korbankan masa hajat-hajat yang berhajat yang kamu sibuk dengan keperluan, dengan tanggungjawab. Sebagai tanggungjawab kamu di rumah masing-masing. Tapi apabila diiklankan untuk agama, untuk muzakarah muslimah, kamu sediakan, kamu gerakkan, boleh mari beri pun. Ini dengan pilihan Allah. Memang dengan tadbir daripada kita, tapi dengan betul dengan takdir Allah. Allah peluang kita hari ini mari kaitan dengan agama. Hak saya nak sebut tentang 3-4 perkara Allah sebut dalam Al-Quran. Supaya tak sewi rugi. Sebenar masa duk berjalan ni, manusia duk rugi hari-hari. Setiap detik, setiap saat. Kalau tak ada 4 perkara ni, orang ni rugi. Hari ni kita orang beriman. Hari ni kita jadi orang beramal. Dah hari ni juga, masa ni juga, kita mari kira bercara atau berpesan, bicara perkara yang hak, yakni agama. Tapi tak cukup lagi, tak sudah lagi sekat tu. Allah sebut satu lagi, wow lagi, wa tawassaw bis sabr. Kita kena sabarlah. Sebab manusia ni mari ke alam dunia ni, Allah Ta'ala uji belaka, tepat uji dia panggil darul ad-dunya, darul imtihan. Bermula dunia tu tempat perperiksa imtihan, tempat uji. Allah uji apabila kita niat nak pada 4 perkara ni. Orang beriman lebih-lebih lagi kena bertepuh dengan uji. Nak buat amalan satu-satu amal, Allah uji. Dengan keadaan sekarang, amalan Allah tetap, sunnah Nabi tetap. Tapi duduk dalam suasana macam ni, macam mana seorang boleh jaga perintah Allah, buat amalan soleh. Dalam suasana sekarang, macam mana seorang nak berdiri tegak atas sebarai agama, nak jadi asbab kebaikan, macam mana dia usaha. Bertawassaw bil haq, dia nak berpesan juga. Seperti mana tuan rumah kita tempat ni, dia sedia fikir juga untuk nak jadi tempat muzakarah agama, tempat perhimpunan agama.
Ini adalah saya nak ayat kata satu-satu ni kebaikan daripada Allah. Sebab kesimpulan 3 perkara ni, kita seorang beriman, nak jaga iman kita kena pakai kesabaran. Nak tegak satu-satu amalan, kita kena sabar. Lebih lagi nak menyampaikan tugas kata berpesan perkara yang benar ini. Kena sabar yang banyak. Kalau kita tak lepas, tak sabar. Banyak mana orang beriman di zaman Nabi SAW. Tapi dia tak sabar. Satu masa dia keluar daripada iman. Banyak juga orang keluar daripada iman. Banyak orang tegak dengan amalan, tapi dengan ujian, kecepe, dia tinggal amalan. Banyak mana orang sedia untuk nak sebar kebenaran, tapi dengan kecepe, letenge, adalah alasan dengan perkara-perkara yang Allah uji dia. Maka dia tak sabar lagi. Maka dia tak selamat juga. Walaupun dia duduk dalam perkara yang baik belaka, dia beriman, dia buat amal. Tapi akhir sekali apabila bertepuh dengan ujian, dia tak dapat sabar. Maka dia masuk dalam khusra. Hak saya kaca dek royak cerita ni, maksud nak royak pada ibu-ibu muslimah. Saya rasa kali pertama yang saya hadir datang di sini dengan fikir pentadbiran daripada pemimpin Tok Imam kita dan sokongan daripada kamu wahai muslimah kaum ibu. Ini satu gambaran yang besar, satu gambaran panggil tanda-tanda kata perkara ini kita nak hasil. Perkara iman, perkara amal, perkara agama lah kita panggil. Sebab agama ni dia tumbuh mari, dia maju dan mari. Allah Ta'ala guna wanita banyak sekali. Kalau kita kira persen, orang Tino lah jadi asbab agama maju seluruh dunia. Siapa kita milik dunia hari ni. Kita milik agama dalam dunia ini. Walaupun orang Tino, Allah Ta'ala buat tubuh badan dia, rain kekuatan Zuhiriyah tak sama dengan orang jantan. Tapi kelebihan dia Allah Ta'ala bagi di segi tekun, tegak, masing kecepe. Allah sipai selik taruh dalam orang Tino, sifat wanita. Kalau kita belajar tarikh sejarah perwasat, kisah-kisah, kita tengok nabi-nabi yang mari ke alam dunia ini, semua diperintah oleh Allah supaya sebarkan agama, menyampaikan kalimah hak, iklankan kebesaran Allah, nafikan ghairullah, lari manusia daripada kejahatan, mengajak manusia kepada kebaikan. Itulah kerja nabi-nabi semua. Tapi bukan setiap zaman, setiap masa yang Nabi gerak itu hasil maksud yang sempurna 100% tidak. Ribu-ribu Nabi di zaman Bani Israel, seorang diri, bahkan mati dekat ada seorang diri. Di akhirat nanti bakit dia seorang. Paling lek belakang tak ada orang pengikut dia. Orang tak dengar dia, orang tak pakar dia. Orang tak percaya ke dia. Walaupun dia Nabi. Tapi tetap dia dapat kejayaan sebab dia jalan tugas. Tapi nak ayat kata banyak zaman. Hak ribu Nabi disyahid oleh tangan kaum dia sendiri. Itu tak dapat kejayaan bagi kaum dia. Tapi hak cerak, hak sahih. Allah Ta'ala buat cerita dalam Al-Quran. Karukuzari. Sebut dalam Al-Quran. Tentang dakwahnya Nabi Nuh AS. 950 tahun, Malaysia jadi Malay jadi sia. Tugas dia sama juga. Watawasau bil haq. Berpesan perkara yang hak. Mengajak manusia beriman dengan Allah. Sebab dia manusia, tugas dia 4 perkara. Bagi Rasul, pesuruh Allah. Beriman dengan Allah. Dia juga beramal, berhamba diri pada Allah, mengajak manusia pada Allah. Tapi di zaman dia juga, walaupun zaman yang panjang, Allah sebut dalam Quran zaman Nabi Nuh ni lah. Dakwah dia, mengajak dia, berpesan dia, beragama dia ni panjang masa, 950 tahun. Tapi sahih riwayat ulama mengatakan, orang yang beragama, orang yang beriman hanya 83 orang saja. Apa sebab? Banding kira pergi mari, ukur pergi mari setiap zaman yang mana
gerak ke Nabi tu ada perbezaan, ada perubahan masa panjang Allah Ta'ala buat. Ada Allah Ta'ala masa sikat. Tapi hasil tak sama. Kenapakah? Apakah asbab? Ulama mengatakan sebab tak hasilnya agama maksud. Tak selamatnya umat di zaman tu di segi kerana Allah supaya beriman dan beramal. Sebab wanita di zaman Nabi Nuh tidak peduli, tidak ambil menghargai atas perkara ini. Tak ambil bahagia sama lah. Tak khanak, tak nak, tak bersungguh. Sebab Allah Ta'ala bagi masing pada kecepe dan bagi kesal pada pengerbene yang ada pada wanita. Nuh dakwah kata mengajak diri manusia semua supaya beriman dengan Allah. Tapi perkataan isteri juga bersama dengan Nabi Nuh juga. Gapo? Duduk dengan Nabi Nuh sekali le keluarga, le rumah tangga. Isteri dia kata tak usah ikutlah. Tak usah duk percayalah kecek pe abang aku. Suami aku tu. Gila-gila saja. Gitu seolah kata gila-gila. Tak gila kan? No? Buat kapal air, buat perahu besar atas bukit. Supaya kita sini kalau nak buat perahu kita pergi ke sungai deh. Ada ke orang buat perahu layar atas bukit lagi kebun getah? Tak ada. Sebab bukan tempat dia. Tapi Nabi Nuh dia buat dengan perintah Allah. Allah perintah suruh buat. Sebab satu masa nanti Allah nak hantar air siapa di bukit. Tak kena heret turun. Tapi tak ada siapa faham. Nabi Allah saja yang faham dan orang beriman saja yang taat. Hak Nabi Nuh perintah suruh naik perahu tu, fikir dengan otak kata naik apa atas bukit. Tapi satu tahap, satu masa siapa Allah Ta'ala hantar banjir, dia nampak. Tapi walaupun tak nampak dengan mata kasar, puak beriman ni dia yakin dengan seruai panggilan Nabi Nuh AS. Tapi banyak lagi yang tak kesal, yang tak percaya. Dalam kaum Nabi Nuh begitu panjang umur tu, nak royak tak boleh ramai mana. Tapi hak sahih riwayat boleh royak kata orang hak dengar, percaya, yakin, beriman 83 orang. Hak lain lagi turut siapa? Turut isteri Nabi Nuh AS. Hak isteri dia kata gila. Nak kata masing kecek pe dia Allah bagi. Walaupun orang tin, itulah hasil. Tak begitu maju di segi agama. Saya tak seru jadi panjang cerita nak rekah pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar sama juga dengan zaman Nabi Nuh. Gapo? Seluruh alam. Seluruh dunia. Nabi Nuh juga seluruh dunia masa tu. Tapi masa dia panjang lah. Umur 1000 tahun. Nabi kita 63. Tapi masa pendakwah, masa berpesan perkara yang hak, masa mengajak pada iman, yakin dengan Allah, hanya 23 tahun saja. Tapi zaman Nabi kita, Allah panjang lagi lebih pada Nabi Nuh. Apa? Bezanya Nuh seluruh dunia masa dia hidup. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seluruh dunia tapi sampai kiamat. Rahmatul lil alamin. Dengan masa yang singkat, umur yang pendek dan tak ada penama ni sakat teh, hudud dia sangat luas. Rahmatul lil alamin. Manusia yang terakhir celak mata, beranak mari lepas tu kiamat. Tu manusia yang terakhir. Itu juga tanggungjawab Nabi. Sebab tu Nabi betulkan agama supaya mudah amal, jaya selamat di zaman dia, faedah kepada umat sampai kiamat. Walaupun Nabi sendiri tinggal, tapi kerja dan gerak dan cara telah wujud, telah ada timbul sampai zaman sekarang. Sebab tu setiap gerak-geri kerja Nabi, perbuatan, amalan dan cara dia dan hak Allah Ta'ala buat guna itu sebagai taklimi umat, nak ajar kita laki-laki dan perempuan. Majunya kerja Nabi, tersebarnya kerja Nabi dalam masa 23 tahun. Siapa yang jadi asbab kesal? Saya setiap kali muzakarah muslimah wanita nak royak hak ni, nak royak kerja lain tak boleh. Sebab kita nak royak tugas kita, tanggungjawab kita, kerja kita, maksud kita. Allah Ta'ala guna siapa di zaman Nabi sebagai ibtida dalam Islam? Permulaan umat Nabi SAW yang terima agama, yakni wanita, isteri Nabi sendiri SAW, yakni Khadijatul Kubra radhiyallahu anha.
Mungkin kamu ibu biasa dengar, biasa tahu. Tapi nak royak lagi harga. Supaya kamu nampak nilai dan tugas kamu. Allah bagi kelimah iman. Yang mana dalam dunia ni tak ada dah lebih maha. Daripada segala-gala yang ada dalam dunia. Nikmat iman. Lebih maha daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sebab kata Nabi SAW, selagi mana orang beriman ada walaupun sore dalam dunia, tak akan berlaku kiamat. Langit tak utuh. Bulan bagi cahaya. Bintang bagi cahaya. Nizam Malaysia cerah gelap akan pusing terus. Berjalan terus mengikut ada orang beriman dalam dunia. Walaupun sore, walaupun orang beriman ni tak ada amalan. Nak royak harga iman. Allah bagi kepada siapa? Kepada wanita. Dan Hadrat Umar radhiyallahu anhu bagi tahu, lepas pada iman dalam dunia ni hak maha. Siapa yang boleh milik? Iman dah nombor 1, siapa boleh milik? Orang ni jaya, orang ni selamat, orang ni boleh benda maha. Yang kedua, Hadrat Umar radhiyallahu anhu bagi tahu, orang panggil rong longma. Lepas pada iman, gapo dia? Ni perempuan kita muslimah. Kau ibu wanita. Nak royak kaitan dengan kamu ni, Hadrat Umar kata wanita yang solihah. Orang tino yang solihah, orang tino yang mukminah, orang tino yang beragama. Sebab tu di zaman Nabi, Allah bagi kelimah iman kepada orang tino. Sebab kesal orang tino ni Allah bagi kekuatan khas dan tekun mereka lebih pada orang jatuh. Walaupun fikir Nabi sebenarnya untuk manusia semua beriman supaya selamat daripada benda yang rugi tadi. Tok sewi rugi. Umat dia semua orang jatuh, orang tino. Nabi fikir bukan orang tino saja. Fikir pak saudara, fikir mak saudara, fikir umat. Semua orang. Tapi Allah nak tunjuk juga. Sebab gapo Allah bagi kelimah pertama kepada kelimah iman ini kepada pertama umat wanita. Sebab masalah tekun, masalah mudah terima. Masalah cepat ingat agama orang tino. Walaupun pak saudara bela Nabi jak dia kecil lagi. Khadijah tu mari belakang dah duk menega tu, ya tak luka dia menega. Dengan sifat akhlak Nabi dia kena minta dengan Abu Talib lalu wi menikah. Sebenar jasa yang lebih lagi pada Khadijah tu dengan Nabi bela jaga keselamatan. Abu Talib tak jauh wi makan kepada anak dia sendiri selagi Muhammad tak boleh makan. Anak saudara ya tu. Hari ni kalau kita tengok nak banding perasaan, anak kita dengan anak saudara. Setengah tu setengah orang asing terus. Tak padu mana anak saudara. Tapi Abu Talib kasih kepada Nabi SAW. Riwayat kata tak biasa anak dia makan dulu. Sebelum Nabi makan. Tak biasa mandi anak dia sendiri sebelum mandi anak Nabi SAW. Tak biasa pakar kepada anak sebelum pakar kepada Nabi SAW. Masih budak. Sebenarnya Allah boleh bagi kepada Abu Talib. Tapi ini adalah taklimi umat. Sengaja Allah nak rayak tentang harga orang tino dan tekun mudahnya orang tino. Di segi kebaikan dia lebih cepat pada orang jatuh. Apabila Nabi dakwah, orang tino yang terima dulu. Dan mak saudara dia, Nabi fikir nak selamat daripada rugi. Beriman dan beramal nak bawa bersama dengan Nabi. Abu Talib sampai mati tak terima agama. Hamzah dengan Abbas, Saidina Hamzah dengan Abbas, ni tahun sore hijrah kepada Madinah sore baru terima. Mana lewat belaka. Tapi sebelum mak saudara, lepas pada Nabi iklan nubuah. Perakat kata aku Nabi, berimanlah dengan Allah kamu dapat kejayaan dunia akhirat. Tak ada riwayat kata mak saudara Nabi walaupun seorang yang tak beriman dengan Allah. Tak ada fikir, tak ada ragu, tak ada tunggu kata kena pergi Madinah dulu. Duk perhati tengok ragu-ragu ya ke benar? Benar ke ya? Ya ke tak? Ya ke bukan? Tak ada. Orang tino dalam keluarga rumah Nabi, mak saudara Nabi beriman dengan Nabi SAW, beriman dengan Allah, mengikut kecekapan Nabi. Ini dari segi terima wanita Allah bagi. Bijak, pandai, cergah, orang sangkum dengan orang kasih ke Nabi. Hati dia tak terbuka dengan iman ini. Lepas pada Nabi meninggal, ramai orang-orang jatuh beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah, akik tangan tok saya dah hundur tu baik pada Islam. Nak royak zaman Nabi ni, bukan nak royak zaman kita. Orang yang beragama masa Nabi terima Islam, turut Nabi.
Orang jatuh ada akid tangan. Hai, Islam. Bukan dah. Aku nak turut siapa? Nabi tak ada. Aku hundur tubik dulu. Orang panggil murtad. Tapi wanita, walaupun Nabi tak ada, orang tino hak tubuh lemah-lemah tu. Hak zahiriah tak ada orang tu. Tapi bak tekun dia. Yun yat, bahasa Sia kata tekun. Hingga kata tak kesal walaupun Nabi tak ada. Dia masih tekun walaupun kasih pada Nabi. Banyak orang teriak menangis. Tapi wanita tekun, tegak bawa agama Nabi. Sebar agama Nabi lagi. Hingga tak ada riwayat dalam kitab mana pun tak ada tulis kata orang tino hak terima Islam masa Nabi, lepas pada Nabi wafat, Nabi meninggal, jatuh murtad walaupun seorang tak ada. Ini orang tino. Dan masuk agama duk maju. Ada letenge, orang buat nyanyo, orang sekat. Siapa beriman dengan Muhammad akan dibunuh. Tengah-tengah duk maju sebar agama. Satu orang ditangkap oleh Quraisy, oleh kafir Quraisy, oleh seteru Allah, seteru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi satu orang tino buat tawaran, kamu nak selamat hanya kamu tinggalkan agama saja. Bak tekun dia. Sebenar orang berani lebih pada tu amal lagi. Orang hebat. Ada zaman yang sama, orang beriman yang sama. Tapi Allah nak hajar sebagai taklim umat. Kata wanita, Allah guna kemuliaan dia. Tekun dia, tegak dia. Dia kata gapo? Sekiranya aku nak tukar dengan agama, hak kebenaran perintah Allah ini, lebih baik aku rela nyawa aku. Di situlah dia akhir sekali dibunuh. Macam mana orang buat? Dalam kitab Syekh Zakaria tulis, orang kafir ambil lembing, cocoh pada tikai di kemaluan dia. Subhanallah. Tubik tas belakang dia tekak. Orang panggil masuk kemaluan, tubik tas belakang. Akhir sekali dia syahid. Wapa Allah Ta'ala tak guna orang lain. Semua ni darjat Allah bagi. Kita nampak kata, oh zalim, kena kesakitan. Tapi tidak. Di sisi Allah tak panggil mati bagi orang mati kerana agama ni. Bahkan kelimah panggil tak serupa dah, syahid. Bahkan orang syahid ni sebenar hakikat tak mati di sisi Allah. Allah masih bagi guna dia. Zahiriah kita nampak sipeh. Tapi hakikat yang sebenar, orang syahid tak mati di sisi Allah. Biasa berlaku di zaman Umar bin Abdul Aziz, masa hantar jemaah tentera pergi kepada Rom. 9 orang, 8 orang pergi di Rom. Akhir kena takak, dibunuh juga. Tapi bunuh 7 orang. Telucuk kelik seorang. Dia lari waktu malam untuk nak kelik pada negeri dia lah, daripada Rom. Raja yang zalim masa tu, bunuh askar-askar Umar bin Abdul Aziz. Tengah-tengah dia duduk lari kelik, ada bunyi sepuluh kuda lopak turut belakang, 10 askar mari nak takak. Dia pun lari habis-habis gamuk. Apabila siapa tengah jalan kau dekat suara kuda lopak dekat, bunyi suara panggil, ya Habib. Habib, berhenti sekejap. Tunggu. Dia pun berhenti sebab dia kata askar Rom tak kenal nama dia. Siapa dia ni? Pelik, ajib. Suara panggil ni suara cerak. Nama pun tahu. Dia paling belakang tengok siapa dia, 7 ekor kuda, 7 orang yang berkuda. Adalah saing-saing dia hak syahid. Terkejut dia. Paling dengan takjub, lari untuk nak jaga nyawa dia tu. Apabila tengok saing-saing duk atas kuda, hak depan mata disyahidkan oleh tentera Rom. Dia tanya lafaz dengan takjub, kata, "Alaisa qad qataltu?" Dah kamu kena bunuh, dah syahid belaka? Semua jawab petah berkuda tadi, "Naam, iya. Puak kami syahid." Lepas tu gapo nama ni? Gapo dia lah mana ni? Apa cara ni? Dia kata, Allah perintah puak kami ni supaya pergi serta semaya jenazah Umar bin Abdul Aziz. Hari meninggal Umar bin Abdul Aziz, Allah perintah syahid 7 orang di Rom. Mana tentera Umar bin Abdul Aziz sendiri. Allah nak tunjuk kepada si hak hidup tadi. Mana dia kata, kamulah ana bersama dengan kami. Dia hold tangan saja. Pegang tangan si tadi, saya tak, wallahu alam Allah buat macam mana. Ni nak ayat kata kemuliaan di sisi Allah. Saya dah sebut kisah ni berkali-kali. Nak ayat pada ibu wanita. Allah bagi darjat ni kepada siapa? Syahid. Bukan mati. Syahid, darah setitik, suci daripada segala dosa. 2 titik darjat, 3, 4, 5 kering tubuh badan, itu darjat dalam jannah. Tapi umat Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi darjat pada siapa? Ibu-ibu, perhati dan tawajuh, nak royak kemuliaan kamu, harga dan maksud. Wanita. Kita duk rasa kata kita ni lemah, orang lemah kan. Sebalik orang tino, tidak. Kekuatan dia lebih pada orang jantan. Allah bagi tekun, tegak, masing. Sabar. Lebih. Hak zahiriah memang Allah Taala bagi orang jantan. Memang Nabi jantan seluruh dunia. Jok Adam AS. Tapi semua Nabi Allah terbiah dengan orang tino. Nabi Adam, orang pertama, Nabi pertama, manusia pertama. Tu pun nak duduk tak boleh, tak ada orang tino. Duduk le syurga dah tu. Seronok tak kena duduk menanok menyayu le syurga. Kita kata orang tino ni nak tupai gula, nak tupai nanok, tupai basuh baju kan. Kita orang tino ni tak ada orang nak tupai gapo kerja buat tak agak. Kita nak tupai video menanok ya. Basuh baju ya. Hai. Dalam jannah tak kena basuh. Dalam syurga tak kena masak. Tapi nak ayat kata hati orang jantan ni tak 100 panggil, tak ada orang tino. Sebab setiap perbuatan Allah dalam dunia ni banyak ke Allah buat pasang ni. Ada gu belaka. Dan setiap gu ni ada faedah, ada maksud tujuan dia, bukan buat sia-sia dak. Seperti mana langit bumi. Kalau ada langit kita tak ada bumi, kita nak duduk tak boleh. Malam cie, cerah gelap, ada gelap tak cerah, kita susah nak kerja. Ada cerah tak ada gelap, kita nak rehat macam mana? Hujan kemarau, kalau tak kemarau langsung, macam mana nak charge? Orang panggil cah bumi. Tumbuh hair kena pakai panah. Hujan semata mampu. Kalau hujan sokmo tak kemarau, macam mana nak hidup setengah tumbuh hair tak lawan dengan hujan? Allah buat hujan, panah, malam, siang, langit, bumi. Itu faedah, ada maksud dia berlaku. Gapo maksud? Saya dah bincang sokmo cerita ni nak ayat pada orang tino. Maksud kita, faedah pada kita. Faedahnya malam, faedahnya siang hari. Faedah langit, faedah bumi. Faedah sejuk, faedah panah. Faedah segala-gala pasangan Allah Ta'ala buat faedah. Manusia seperti juga muslimah, kaum ibu wanita. Allah buat laki-laki, Allah buat perempuan. Le syurga pun tak mencukupi, tak ada wanita. Nabi Adam tak puas hati. Tu Allah buat. Untuk gapo? Sengaja Allah buat mula le syurga, tapi Allah Ta'ala hantar mai ke alam dunia satu maksud juga pasangan ini. Gapo dia? Allah kata dunia hak saya sebut tadi, Allah kata innamad dunya khuliqat lakum. Memang langit bumi cerah gelap putih hitam, sejuk panas kemarau hujan, khuliqat lakum. Tak ada faedah tak ada. Tapi apabila dua-dua ni berjalan turut tugas, turut perintah Allah, dia tak biasa khilaf dengan perintah Allah, tak biasa khilaf dengan hukum Allah, tak biasa deraka dengan Allah. Hujan kata Allah kata hujan, turun hujan. Allah kata senyap berhenti, tangguh, dia tangguh. Sebab tu faedah untuk kita. Matahari pusing, malam jadi malam, siang jadi siang hari. Semua ni faedah pada manusia. Begitu manusia Allah Ta'ala buat pasangan jauh daripada jannah hatta mai ke alam dunia ni untuk gapo? Allah sebut juga dalam hadis kursi, wa antum khuliqtum lil akhirah. Untuk faedah akhirat saya dah sebut tadi. Untuk nak selamat akhirat, bukan untuk dunia juga. Bukan untuk dunia saja. Macam mana nak jadi akhirat selamat? Macam mana maksud akhirat? Gapo ke akhirat? Perintah Allah dan cara Nabi ataupun agama yang kita panggil. Ataupun beriman kena Allah tu. Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Tafsir mufassirin kata ai liya'rifun. Kena Allah. Untuk nak wisapa tentang maksud untuk kena Allah, untuk ibadat, untuk akhirat, untuk perahmah daripada Allah. Inilah pasangan yang Allah hantar mari. Saudara muslimah kaum ibu. Seperti mana langit tak ada bumi, kita susah. Malam tak ada siang, kita susah. Begitu juga maksud akhirat tak sapa kemocok kalau tak ada wanita ataupun tak ada laki-laki. Tak ada laki-laki, tak ada pelik lah kita kata orang laki-laki dah ada, dah buat kerja belaka. Maksud royak ni kita tak nampak harga retino kaca royak tu. Diri kita sendiri tak menghargai. Jangan faham kata untuk menanam menyayu gula lah, itu bukan maksud, bukan tanggungjawab. Bahkan masuk dalam khidmat. Darjat Allah Ta'ala nak bagi pada wanita. Sifat khidmat ni Allah nak bagi Allah suku. Bahasa Urdu kata ibadat thawab miltahe, khidmat khuda miltahe. Ibadat boleh pahala, khidmat dapat Allah. Satu darjat yang mana orang tino tu sifat khidmat.
Sifat tolong-menolong, masuk cuci baju, menyipir rumah, basuh pinggan, buat tu makan ni. Tu masuk lagi khidmat, itu darjat tinggi, tak nafi. Tapi bukan maksud. Bukan kata mencukupi aku mari untuk tugas ni ya. Untuk menanam menyayup gula, basuh baju. Dah. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kena perhamba diri pada Allah. Nak bawa pergi pada perhamba. Zaman mana hak perhamba diri yang sebenar? Zaman mana hak sepenuhnya dapat perhamba diri hak Allah mengaku kata hamba yang sebenar? Yakni zaman sahabat, zaman sahabiah, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab gapo ni tumbuh hasil maksud yang sebenar? Sebab melalui usaha pasangan ni, pahamai yang ada pada laki-laki, bantuan sokongan yang ada pada wanita. Ibtida lagi di zaman Nabi yang Allah Ta'ala gerak lidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Yang Allah tekunkan Sumayyah radhiyallahu anha. Yang Allah gunakan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha sebagai terima hukum yang pertama semaya yang sujud kepada Allah. Wanita muslimah kaum ibu. Orang nampak hari ni retina tak ada tugas gapo. Tak ada kerja gapo. Tidak, sibuk dia tu banyak lebih pada orang jatuh. Tapi apabila dia gerbe korbankan sibukkan dia tu kaitan dengan maksud tadi, maksud liya'budun, untuk liya'rifun, untuk kenal Allah, itulah Allah Ta'ala bagi asbab kesal. Seperti mana Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, Allah bagi kesal di zaman tu masa 23 tahun ni. Orang beriman berapa saudara muslimah? 124,000. Sen 20,000 tan radhiyallahu anhum dapat mardatillah dengan usaha Nabi. Tapi kemudahan tu melalui sokongan dan pengorbanan dan tekun dan pahal yang ada pada Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Tak payah bukalah masalah kerja agama ni, pahamai sokongan daripada wanita kita tak nampak ya ke ya. Mudah-mudah kita banding di segi usaha dunia. Buka kedai ke, menega ke, di segi pentadbir ke, hukumat ke, pemerintah ataupun cocok tanah kebun. Orang yatim tak ada orang tina susah belaka ni buat kerja ni. Nak buat kebun. Kita pergi kebun tu baik pagi lepas subuh. Kelik tu kena nak menyayu. Tu faham. Kadang-kadang bawa bekal lagi kebun naik bukit. Tu misal. Orang berniaga supaya ke? Kadang orang tina juga simpan duit. Orang yatim pasti tak ada orang tina tak lekat duit. Mengenak kata tu bukan semua tapi banyak kebanyak ke. Tapi ada orang tina jadi berkat rezeki dia. Kerja pun jadi berkat, mudah. Lepas tu jadi, dia berkat, cukup lekat lah. Sebab apa tu? Sebab wanita belaka. Gapo lagi? Penega pentadbir. Agama Allah Ta'ala hantar mari untuk maksud kita, tujuan kita. Apakah lagi kalau kita tak buat? Hari ni suami kita mudah buat kerja tu, buat kerja ni. Kalau orang hukumat, faham lah. Orang pesen kerajaan. Penyokong dia oleh belakang tu. Saya banyak duk saing. Semua orang kata gitu belakang. Oh hebat. Kalau tak ada isteri dia tak hafal taran ni. Main dengan orang kampung ke apa, bak hati support apa, belanja air ke apa, benih ahli dia belakang. Kebanyakan mari gitu. Sebab tu dia jadi maju sikit di segi pentadbir. Berniaga juga. Tekah duk sore dulu tak ada maju, orang panggil tak naik tagar mana. Apabila ada retina keberkatan masuk. Pandai sipeh. Boleh mesyuarat, kira cara. Apakah lagi agama muslimah. Sebab itulah Allah Ta'ala hantar di zaman Nabi Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dia tak bakit zaman anak. Boleh anak tina nak guna retina, guna anak. Allah mula dengan isteri. Inilah muslimah wanita hak peripun ni hari ni. Nak royak harga kamu, hak kita nak pada agama kan. Kita nak pada agama ke apa? Beriman dengan Allah, wi amal soleh, tumbuh dalam rumah tangga. Apa lagi? Nak pakat bawa tugas pergi mari, berpesan-pesan, royak ke anak, bagi semangat pada suami. Hak mana saya baca hadis tadi ke apa? Pemberian Allah yang maha dalam dunia ni 3 perkara Nabi kata. Dalam kitab saya Yusuf tulis 3 perkara pemberi afdal ni. Terjemah ulama, pemberian mal, satu mal. Hak Allah Ta'ala bagi pada umat manusia. Pada hamba dia ni 3 perkara. Afdal. Apa dia? Lisanun dzakirun. Apabila seorang tu lidah boleh berzikir, sebut nama Tuhan, kecek kebesaran Allah, baca Quran tu. Lisanun dzakirun. Afdal. Hak ni baik. Yang kedua, wa qalbun syakirun.
Hati yang bersyukur. Inilah mukadimah saya sebut ni dulu. Mahal ni. Nak bagi kita syukurlah Allah peluang masa kita ni. Kalau Allah tak luar kat semua tu kita ni tak luar weh. Tak usah kata nak muzakarah agama, nak fikir, nak belajar, nak ngaji agama, nak amal agama pun tak ada. Tak ada, amal sibuk. Siapa kata nak semaya awal waktu pun tak ada. Khabar-khabar masuk asar, zuhur tak semaya lagi. Khabar-khabar huruf dah, asar tak semaya. Khabar-khabar isya dah capur. Buku gapo tak ada. Sibuk. Tak usah kata nak mari duduk seje kita dengar. Ini satu nikmat dan rahmat dan barakat yang Allah Ta'ala buka tempat kita ni. Yang guna kamu-kamu wanita. Hak ni lah saya dek kacik ulek, kecek benda sama. Nak royak harga pada kamu. Kata wanita ni lah yang Allah Ta'ala guna asbab agama hidup. Zaman ke zaman mana-mana pun. Zaman sahabat tu cerak dah. Zaman tabi'i pun. Pemerintah yang dapat hasil jaya sekali. Masyhur. Ulama tulislah kitab. Digelar sebagai Umar Sani. Hak saya sebut tadi Umar bin Abdul Aziz tu. Umar bin Khattab tu hak mula-mula dapat redha Allah. Tapi Umar bin Abdul Aziz pun walaupun dia tabi'i, tapi dapat redha daripada Allah juga. Hari dia mati, mayat dia nak masuk kubur tu surat daripada langit. Terbai mari. Kejayaan dia ni sebab siapa? Saya nak kejak. Kejayaan dia sebab siapa? Sebab wanita. Sebab dia ni satu orang yang keturunan rumah duduk dalam istana. Tapi dia orang zuhud, orang takwa. Orang takwa dengan Allah tak padu manalah bakkan merang tok sepadu. Bak pentadbir hukum mak nak jaga negeri tok se demo sekat demo. Adik-beradik dia jadi keluarga pesing keturunan raja belaka. Dia boleh dengan anak raja pula, Fatimah. Duk cara dia situ. Tapi dia takut duk tengok orang-orang pemerintah ni takut. Dia tok se, tapi dia orang beriman tekun tegak. Maka zaman tu pemimpin ni dia bukan pilih, dia dilatih. Raja ni latih hak ni pesan anak dia, anak ni siapa di Mazami Abdul Malik. Pentadbir dia ni mana tua dah dia ni. Umar bin Abdul Aziz ni saya nak royak sakut paut pentadbir dia, kerja buat akan maju dengan orang Tino. Kalau orang Tino tak sokong siap. Siapa satu tahap raja tu meninggal. Orang pakat duk tunggulah. Apabila meninggal dah ni, cerak pinaikan pesennya tulisan dia ni akan tinggal siapa akan jadi pemerintah. Umar kat bimbel lah dia tok say. Dia orang takut, dia orang nak zuhud dengan Allah Ta'ala, duk dengan agama. Ni nak oyak faham pada fak kita juga atas agama ni bukan atas situ. Duk mana-mana pun boleh jadi agama belaka. Boleh. Tapi tekun dan tegak jalan atas dasar perintah Allah cara Nabi. Ni nak pada faham yang ada pada wanita ni. Maka hari tu dia iklan perakat mai kupu menteri panggil belakalah. Kata hari ni mai dengar nak baca pinaikan. Sebab gapo Umar takut nak jadi raja? Sebab hak dulu-dulu Sulaiman ataupun Abdul Malik mayat ya hatta gi kubur ya hatta belaka. Ada setengah mayat tu bersapa kubur gelepar. Anak dia kata, "Hei, ayah tak mati lagi." Umar kata, "Bukan tak mati. Allah buka azab kubur dia tengok. Siapa mayat gelepar." Tak jauh, tak ngaku. Dak, buka. Apabila buka muka mayat jadi hitam muka. Mati dah gelepar mayat apabila siapa kubur. Tu pemerintah hak dulu pada Umar bin Abdul Aziz. Isteri dia macam mana wallahu alam. Amalan dia macam mana wallahu alam. Siapa di zaman Umar ni? Dia besar takut aku tak say. Sebab tanggungjawab luah banyak. Dia pergi bisik dengan orang pergi pinaikan tu, nak baca belum baca dia pergi bisik dia beginilah. Kalau lah nama aku ada dalam pinaikan minta musafir tukar buat orang lain. Ni nak ayat kata orang hak takut tapi apabila penting terpaksa ia tak ada salah. Terpaksa dah kata tak ada jalan, tak ada orang lain dah kena mung. Kena tadbir, kena bawa. Ya royak tara tu ya. Orang jaga kata tak semana-mana. Aku akan baca apa yang dia tulis. Duk kenali, dia tunggu. Anak dia mari pula. Anak ajar dulu mari. Dia kata bunyi khabar kata ada pinaikan tulis. Aku minta. Munak anyak ana.
Aku nak bayar riswah. Kalau nama aku tak ada, mu tulis nama aku lah tu ganti. Mu sapuh nama orang lain. Mana muteri pun orang takwa. Tak say lah. Aku akan baca apa yang ditulis. Hari baca tu panggil semua muteri, panggil anak, panggil Umar bin Abdul Aziz. Cerita ni kait tengok orang Tino habis disebut ni. Apabila siapa pinakam dibaca kata Umar bin Abdul Aziz kena sambut jadi khalifah, jadi raja pengganti. Pucat, muka lembek lutut, terung rebah. Hai, aku tak say, nangis dia. Hai, minta lah. Aku tak mau, aku tak kandak. Aku tak say. Tanggungjawab besar ni. Tanggungjawab atas umat ni. Tahun ni pun nak lepas kedak, nak selamat kedak aku. Menteri tu mari pergi, wahai Umar. Kalau mung takwa sungguh, mung orang beragama sungguh, mung nak jaga perintah Allah cara Nabi, mung bangunlah atas pentadbir ini. Lepas tu mung kena tunjuk iklan. Mung kena buat gambar, mung kena hajar umat di dunia tahu kata jadilah raja sekalipun boleh jaga agama. Tak ada salah, tak kisah, tak bimbang hak mu takwa, mu takut. Hak tu benar mu takut, tapi tak ada orang yang layak. Mu tunjuklah ketakutan kamu tu atas pentadbir pun boleh bawa umat kepada agama. Boleh duduk atas perintah Allah dengan Islam tu. Baru boleh berdiri. Tu budak pucak lagi. Duk kenalai siap ditentang latih siap tu. Dia pergi jumpa dengan isteri dia. Ni. Orang yang faham. Dia kata, wahai adik Fatimah, abang ni kena tanggungjawab. Sebelum pada ni tak begitu sangat tanggungjawab, boleh wi masa dengan adik. Tapi hari ni perkataan ni orang panggil semeh-semeh dengan perkataan Nabi kecek dengan Khadijah hok mula-mula terima kerja. Iklan nubuat tu Nabi kata apa? Khadijah. Ya Khadijah. Sipelah tempat tidur ni, gulung tempat tidur saya. Sebab lepas pada ni tak ada dah masa untuk nak rehat-rehat, nak buat menyenggai main, duk galak-galak memang ada. Tapi tak sepa dululah. Bukan tak tidur, tapi nak hajak umat. Tapi wanita yang faham zaman Khadijah tak apalah Nabi sendiri. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman tabi'in, seorang wanita yang besar dalam istana. Tapi dia gerbek perasaan, ni lah maju di zaman Umar bin Abdul Aziz. Hak gelar kata Umar Sani. Bukan maju di segi kaya, zakat, orang miskin tak ada dah. Maju sepemerintah dia sampai ke sel, sampai ke 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tahu mana 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Binatang buah tak ketik, tak makan, tak mengenak orang. Tak usah kata orang kaya mabuk le kampung le negeri, tak ada. Rima tak makan kambing, ular tak ketik orang. Orang tino tak usah kata nak buat zina, logo bunuh tahu. Bercuri pun tak ada. Semua tengok orang tino, orang pakak tunduk belaka. Orang jatuh hormat pada orang tino. Pakak jaga sepuluh anak keluarga sendiri. Orang tino jaga nak pergi ke mana selamat. Tak usah bimbang orang tino nak jalan. Mata pakak tunduk belaka dan jaga keselamatan atas wanita. Bukan kata nak bercuri, nak sambung tali tekak, nak menyambung, nak bunuh. Tidak. Berjudi tak ada. Kaya mabuk tak ada. Siapa pemerintah Umar bin Abdul Aziz dengan muslimah? Sebab gapo Umar mudah buat kerja, sebab gapo tekun Umar bin Abdul Aziz. Wanita, isteri dia. Umar kata adik Fatimah, abai bimbang takut adik susah. Sebab Fatimah ni pok dia raja, abai dia raja, abai adik atas saya dia raja. Puak ni keturunan raja juga. Pas tahun sekali puak raja-raja ni hadiah hari beranak dia mah toko. Stoko pesawat Toyota. Ambil lah one card. Kalau kita panggil lah ni happy birthday. Tapi lah Islam tak ada. Tak ada. Di zaman tu dia panggil anak raja, keturunan raja, hadiah hari beranak. Kalau kita lah ni boleh ingat kepada mak kita nak mati. Bukan celong ramam, tepuk tangan berjoget hari beranak, bukan. Hari beranak pak apa? Pak satu mukra katakanlah. Hari tu pergi minta maaf dengan mak. Bukan hari-hari. Hari tu we pisik sikit. Beli tali tekak emah. Beli barang we ke mak. Hari beranak kita. Sebab hari tu, mati hidup mak kita tu, 50-50. Mati dengan hidup. Tapi hari tu, Fatimah ni, keluarga raja pakai hadiah. Banyak mana mal harta dia? Tak nak ayak lah. Tip tidak dia panggil.
Tidak anak raja ni. Harta tak usah dah royak dah banyak dah. Duk guna. Lepas tu suami boleh jadi raja pula. Tapi apabila latih jadi raja, abai takut adik susah. Sebab abai tak ada masa lepas pada ni. Kalau adik kasih ke abai, boleh. Tapi adik kena berpisah dengan harta ni. Tak salah, bukan paksa ni. Dalam Islam tak ada rupa paksa. Nabi hak dengar kisah tu, demo duk pahal lo ni duk sebar pahal silap-silap. Habis tu kena wiluah kaji kisah ngaji agama ni. Biasa baca kitab rata, duk royak rata, kusna rata, kata Nabi rapah harta bini. Nak ke Khadijah sebab Khadijah kaya Nabi sesak. Kalau jahil tak usah duk kecek mula bab kisah Nabi. Fitnah seluruh Islam. Khadijah rela. Khadijah nak kepada Nabi sebab Nabi orang berakhlak. Habis harta bukan sebab iklan nubuat. Sebab duk tolong masa Nabi masa Nuh dalam gua Hira tak dengar kisah. Habis makanan dah Khadijah berjalan kaki bawa makanan naik Nabi duk tapa dalam gua Hira. Masa tu ayat pertama, wahyu pertama tak ada makan dah tu. Susah dah tu. Bukan Nabi ambil harta Khadijah pergi buat guna, buat belanja. Tidak. Nabi tak biasa paksa keluarga dia. Tak biasa paksa harta isteri. Umar bin Abdul Aziz rakyat kata, adik takut adik susah. Dulu tak apalah, abang ada masa. Lo ni tak ada masa sebab tanggungjawab umat. Abang rela berpisah dengan adik. Tapi kalau adik saya, adik kena berpisah dengan kekayaan ataupun kesenangan tu. Hak tu cadangnya belai-belai, bukan nak situ. Cadang sebab tertib agama main dengan susah. Allah bersusahkan Nabi. Tu tanda kata kasih. Hari ni umat mana dia sakut pak dengan agama, dia berpisah, dia letih sikit, dia susah sikit. Tapi bukan susah nah. Susah zahiriah. Sahabat tak ada susah. Sahabat sedap belaka. Aku sedap ni lah kata batu perut sedap lagi. Ja'far bin Abi Talib masa nak pergi di Jordan tu Nabi tazkir Nabi kata, ya Ja'far musyahid lah. Sedap lagi. Hari ni kita kata nah nyanyo anak yo nyanyo isteri, nyanyo di segi kita tak faham. Anak-anak dia tu masa Nabi Gizerah hari mati tu peluk, Nabi tanya reda tak hari ni tak ada apa dah mu ni, hari ni aku ayah kamu. Semua peluk reda belaka. Abu Bashir sepatu juga mak mati di jalan Allah. Pak sore Nabi hantar pak dia. Pak mati pula. Bashir menangis cari pak dalam medan. Tak ada pak duk mana. Jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, ayah saya, abu saya duk mana. Nabi nak royak tak boleh. Budak nak pergi macam mana budak ni. Nak royak syurga dengan aku akhirat. Budak kecil ni. Nabi saya kecek pe dengan Bashir radhiyallahu anhu. Bashir, lepas ada ni mu reda ke tak? Mu puas hati ke tak kata Muhammad sebagai ayah kamu, Aisyah radhiyallahu anha sebagai ibu kamu. Tu pun Bashir kata, ya Rasulullah, amba reda, kasih, sedap tu. Ya Rasulullah, amba rela, amba puas hati dah Muhammad sebagai ayah amba. Tu kaitan dengan agama. Hak kita kata susah dengan sejarah. Kalau baca betul benar tak mendalami, hari ni orang duk bawa pergi rata macam-macam tu. Baca sejarah Nabi lah, kitab mana tuduh Nabi. Dengar wanita muslimah ni puca ni. Maaf dia saya jadi jizbah sikit sebab sebab dengan kecek, sebab dengan suasana sekarang ni. Pelekeh orang tino, tuduh orang tino. Orang tino tak ada harga, murah pakai diri sendiri, murahkan diri sendiri. Orang murah tu cerak dah, kita tak faham kata dia murah apa. Orang tino sendiri ni murah diri. Pelekeh diri sendiri. Sebab tak tahu nilai, tak tahu harga. Umar bin Abdul Aziz kata, Fatimah, takut adik susah. Adik jalan pilihlah. Pilihlah. Fatimah pun orang beragama juga. Duduk dengan suami beragama ni. Tak apa. Nak becek dengan gapo tak apa. Jangan becek dengan abai. Ni. Jauh nampak. Nampak lah. Abai kata dah. Kata, masa depan adik gana tak tahu. Tapi adik kena berpisah ni. Ujian kesenangan, kesusahan akan tepuh. Sebab Nabi kata, orang kasih pada sunnah aku, orang ambil sunnah aku, ujian akan tipu sepuluh air mengalir. Akan mari cari. Sebab tu Ja'far bin Abi Talib masa nak pergi di Jordan, hak Nabi kata, musyahid Ja'far. Naik tah kuda duk nengung, anak kecil, bini muda, umur 17, Asma binti Umayyah. Anak yatim kecil-kecil 3 orang, Muhammad Abdullah Un. Setan pun mari bisik di telinga Ja'far, anakmu yatim tu. Binimu bujel tu, mu gila. Sedih tak dengar kisah? Susah tak? Susah.
Tapi Ja'far kata kan, wallahi, aku suka berpisah dengan anak isteri aku tah dunia kerana agama, sebab di akhirat nanti Allah tak becek aku dan anak isteri aku dalam Jannatul Firdaus selama-lamanya. Di situ Ja'far takbir hingga kata Allah buka hijab antara Nabi Madinah dengan Urdun ni, nampak sore syahid. Nabi pun mengalir air mata. Sebab Zaid bin Harisah anak angkat, Abdullah ibn Rawahah pun rapat, Ja'far bin Abi Talib pun sepupu, anak adik anak kakak. Tapi demi untuk agama siapa pada umat, demo ni telai air mata dengan lazat, dengan manis. Sebab kata, aku sedap puasa, tak ada makan ni lagi je agama. Aku sedap berpisah kerana agama, supaya agama hidup, anak-anak aku beragama. Hari ni belah orang nak kata kerana apa. Tapi kita hari ni bimbang, takut tak senang, takut tak senang, tak ada turut orang. Tapi agama duk keluar sikit demi sikit, kita tak ada pasaran no. Hari ni pucuk tu baik siapa ni, siapa tak ada wi masa dengan anak, tak ada nak bantu agama, tak ada nak hajar langsung, tak ada padu agama, tak ada nak buat suasana ni sebab kita tuan rumah masya-Allah. Fikir nak ada majlis agama. Kita orang kampung sini pakat mai beripun ni satu tubik gambar nak pada agama. Kau ibu wanita muslimah. Tak lambat lah kalau orang tino duk dahaga dengan agama sekarang ni, gerbai sikit tambah sokong tu'inuhu zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Saya tak sebut lagi soal lagi tadi. Sifat yang mana hak maha. Wanita yang solihah, mukminah, zaujatun mu'minatun. Gapo dia tu'inuhu ala imanihi. Yang berhajat pada email, yang bantu sokong, tolong, bantu bagi kemudahan pada abai dan anak-anak buat email. Dia orang tino duduk situ, ia tak timbul perkara fitnah-fitnah. Anak-anak yang deraka tak tu baik. Orang-orang yang mana benci pada agama, tuduh Islam tak tu baik. Buku tak ada suasana agama dalam rumah. Buku orang tino tak sepadu pada agama. Buku orang tino tak segerbang dengan agama. Khadijah, Fatimah, isteri Abdullah, isteri Umar bin Abdul Aziz, rela buku gapo, buku saya pada agama sebab abang kerja agama. Kalau nak kesenangin, gapo anak raja dalam istana. Fatimah kata gapo, abang, amba rela berpisah dengan kekayaan harta benda, tapi amba tak rela berpisah dengan abang. Amba berterus dengan abang sampai ke jannah, pas syurga Allah. Kalau gitu, silakan, hari ni tak ada masa dah. Semua kita bantu agama kepada Baitul Mal. Tarik je tu, tak paksa. Rela adik. Adik nak gimana? Adik nak senang, tak apa. Abang tak paksa. Bukan cara berdosa ni. Serahlah, takut susah. Sebab demo anak orang senang. Demo keturunan raja. Kita orang susah. Tapi dengan pahal yang ada pada wanita, serah. Riwayat ulama kata, Fatimah ni minta cicing seorang. Dia kata, abang, cicing ni hak mek. Hak ibu hadiah hari beranak, hari nikah kita. Taruh cincin surat. Hak lain ambil lah. Guna. Amba sanggup sabar bersama dengan abang. Di situlah pentadbiran ulama kata 2 tahun lebih. Hak tu saya kata ular duk main dengan budak-budak sepengah main burung, main kucing. Ular tak ketik. Rima duk tidur sekali dengan kambing. Serigala pun duk lopak-lopak main dengan kambing. Keberkatan Allah bagi dengan pengorbanan tekun yang ada pada Fatimah rahmatullah alaih. Seorang isteri raja di zaman tu sanggup tekun pentadbiran dia ni, jaga hukumat dia ni hingga kata timbul aman damai le kampung. Pencuri tak ada, kaya mabuk tak ada, orang semaya. Hingga kata zuhud dia ni, pengorbanan tak cukup lagi ibu-ibu nak royak pengorbanan dia ni. Hak Fatimah infak untuk Baitul Mal tu. Siapa dia tak apa, ya jauh anak dia. Satu hari tu Umar ni biasa pergi jumpa rakyat, jalan kat kampung, kita panggil ziarah lah. Tanya hal ahwal keadaan lah no orang kampung kita ni. Apa khabar, sihat ke hak pakai miskin, ada gapo hak kami bantu boleh tolong guna hak Baitul Mal. Harta dia jadi Baitul Mal baik. Gi rumah-rumah kelik gelak mari kelik hari tu. Anak dia duduk siang sedekah. Kira keluarga orang beragama ni yang lain rumah ya lebih lagi gambar agama dengan anak dengan gapo. Satu sunnah juga klik musafir ni ya dekat anak. Dia tubik ada luar rumah, klik dekat anak. Tu Nabi hajar gitu. Asal Husain peluk dekat naik kota belakang. Makna orang-orang beragama hajar anak taluk gitulah, tak ada pelik. Bukan kata klik yang bersinar jeling ke anak jekoh. Oi, serabut budak ni giwil lepas dah. Hari tu Umar bin Aziz masuk dalam rumah, mana tengok anak dia pun apa duk jauh. Adik mai sini. Tapi tak saya masuk. Bawa Umar pergi hundur kau jauh. Geno anak dia berlaku gini ni. Dengar saudara, saya nak ayat atau kisah ni orang tino berlaku bela ni. Orang tino hak tekeh perasa orang jatuh tak ada gapo. Sikit je orang jatuh kasih juga ke anak, kasih juga ke isteri.
Tapi orang tino lebih lagi. Kasih ke abang dia tak apalah susah pun kan agama. Tapi hati gelegak. Supaya Khadijah tengok Nabi polong dengan Najih. Halik dalai habis hai suami aku. Tapi jauh takut abang tu kualiti tambah. Ya letih dah orang beci dah luar nu. Orang duk cuah Najih cuah gapo dah. Kacek kata ngepek apa senyum lawi ke dia. Senyum Fatimah. Khadijah. Senyum tak yukut lagi takut Nabi tak senang hati. Daya lagi. Muhammad Nabi Allah. Tak usah bimbang Allah tak buat nyanyi, tak ada gapo kali. Cuma pun uji ye je, tak usah bimbang. Saya ada. Tak apa kita basuh baju cuma kita basuh. Orang kata tak ada gapo kerja kita. Allah nak mulia ya Rasulullah. Tak usah bimbang Allah saya kita. Nabi senyum suka. Hak pendak cema letih tu. Fatimah sepatu serabut cekak abai pun hari-hari tu baik mari tak ada orang makan ni rumah anak pun serabut anak kita pun tak ada makan. Abai pun duk gaduh dengan umat. Tak apa lah anak kita. Tugas kita. Tapi hari tu, anak lari. Umar masuk ke rapat, anak hundur ke lari. Umar tanya Fatimah, kenapa anak jadi gini ni? Fatimah pun mengalir air mata Abai. Abai duk tubik luar rumah, duk pergi masuk dengan agama. Tak kazak agama sokmo. Pergi ke tugi kok ni, duk tanya khabar. Besok paling tengok gedak ke anak. Dak ke Abai tak kena ke anak pakai tak bersih, pakai bau busuk. Sokmo-sokmo dekat dia tak apalah. Ambo basuh pakai wik dia. Tapi hari ni tahu gedak beh. Fatimah kecek dengan Umar, raja khalifah. Abai paling tengok gedak. Abai tanya khabar gedak. Kata anak kita makan roti dengan bawang mentah. Bawang ni perkara yang makruh. Nabi tak kena bawang mentah. Nak masak tak boleh dah. Kita kalau pergi di Arab di mana deh, kita tengok makan roti ke, dia buat bawang basuh garai, celup garai, makan sedap. Tapi adalah kambing, adalah gula-gula kacang. Tapi rumah peta debere, mana 3 suku dunia. Anak dia makan roti dengan bawang mentah. Buluk bau gak bawang tu lah. Dia takut ayah dia ni geduh hati, tak senang hati, bau busuk. Bawang di mulut dia hundur, ambil kain kelebung dia ni, masuk dalam mulut, katuk mulut kikit, menangis, air mata mengalir. Abai tak paling tengok ke anak katik kau. Geno tak cari makan katik. Orang lain mewah belakang, motori mewah belakang, geno abai tak boleh buat ke. Umar kata gapo, abai boleh nak ambil tak humano mari duit ni. Abai rela susah, rela anak tak makan, tapi abai tak rela di akhirat anak dan isteri tak selamat dan umat tak selamat. Hari ni masa abai untuk umat, masa abai untuk umat. Nabi SAW ikat batu, wallahi untuk umat. Nabi SAW jauh orang tagu najis, wallahi untuk umat. Dapur Nabi SAW tak berasak 2 bulan turut-turut riwayat Aisyah radhiyallahu anha, wallahi demi untuk umat. Gigi Nabi syahid 2 butung, wallahi demi untuk umat. Nabi selak di Taif demi untuk umat. Hai muslimah, hai kaum ibu, kalau mu boleh kecek dengan bukit Taif, mungkin tanyalah. Siapa yang boleh tengok berlaku atas Nabi SAW di Bukit Taif? Hai, malaikat tak ada nafsu menangis atas kezaliman atas Nabi SAW. Wallahi, demi untuk umat. Sebab Nabi akid tangis hari itu. Dengar Nabi kecek gapa dengan Allah. Ya Allah, aku salah ke? Aku buat salah gapa ni? Muhatta aku mari jumpa dengan puak ni. Gana puak ni buat kat aku ni? Tanya dulu takut aku ada salah. Ya Allah, aku salah gapa? Kalau aku tak ada salah, kalau aku salah, maaf kat aku. Kalau aku tak ada salah, gapo ni? Laknat dia? Tidak. Nabi tak biasa supah laknat. Tidak. Bukit Taif gelepah dah ni. Nak remah ni. Malaikat kata, ya Rasulullah, izin saya. Aku remah puak ni. Sebab nak tengok talih ni. Gelomak darah. Wallahi, kisah ni untuk umat. Dan taklimi umat. Pengajaran untuk umat. Nabi kata, tidak. Salah aku minta istighfar dengan Allah. Kalau salah umat, Nabi doa untuk umat. Allahumma gfir li qaumi. Bukan kata Allahumma gfir li, Allahumma gfir li zaujati. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maaf pada kau aku. Fikir Nabi untuk umat. Wallahi, kisah Nabi hak tak berasa, hak segala-gala untuk saya dan kamu muslimah. Zaman tabi'in pun Fatimah ni, keluarga gajah ni, rela anak makan roti dengan bawang mentah ni. Abdullah, Umar bin Abdul Aziz peluk. Abah rela susah, tak apa, sabar anak, sabar. Seperti mana Nabi dekat Fatimah masa kecil, Nabi kata apa? Fatimah sabar saja.
Sikit lagi agama abah duk kacau, duk bawa, duk kerja ni akan sapa setiap buah rumah. Hari ni orang ludah dia tak apa. Hari ni orang benci, orang kata munafik, orang kata gila, tak apa. Kita tekun atas kebenaran, bawa perintah Allah cara Nabi. Satu hari sapa setiap buah rumah. Tak ada rumah hok tak ucap kelima. Hari ni seluruh dunia mana tak dengar suara azan? Mana orang tak baca Quran? Mana tak perdah? Ada orang tak beriman, ada. Tapi dunia, seluruh dunia ni, mari macam mana? Ni kisah Imamul Anbiya, ni kisah tabi'in. Bukan sekat tu, hari raya pun terlupa juga. Umar bin Abdul Aziz kelik. Fatimah dah jahat baju anak. Awak gapo tu, Dik? Ni nak raya 2-3 hari lagi, baju tak ada. Nak tapung sikit. Allah, anak raja tak ada baju nak pakai raya. Anak orang lain baru-baru belaka. Fatimah kata, "Bek, saya tak apa, pakai hak dulu basuh-basuh." Tapi anak dia kecil hati, tengok sayang-sayang dia, anak orang lain pakai baju baru belaka. Tapi untuk jaga hati dia tak boleh kau beli hak baru. Setahun sekali ya beh. Maka Umar kata, "Gapo adik? Hari ni kita nak makan pun tak ada. Kita nak makan hak ni pun tak cukup. Macam mana nak pakai barang-barang molek, barang baju molek?" Umar bin Aziz sendiri ni siapa mati selah. Hingga sepupu dia nak wui duit 100,000 dinar, kata ambil. Dia kata, "Gapo ambil lah. Harta kamu yang mari tak tahu mana ni. Aku rela tak ada pakaian. Lebih baik pada ambil harta yang haram, semaya pun Tuhan tak terima pakaian yang haram." Apabila tengah isteri dia duk tawaran dengan dia, "Tolonglah abang carilah pakaian." Dia kata, "Nak cari, nak makan pun tak cukup. Abang, saya show sikit ah." Wazifah. Panggil duit gaji, bukan gaji. Orang panggil Baitul Mal, ada juga untuk pemimpin. Keperluan hidup dia. "Beh, hak bulan ni habis dah ke? Tak ada nak beli baju. Abang pergi minta dengan orang jaga Baitul Mal lah. Minta upah orang panggil wazifah. Hak bulan depan kita minta tak apa. Bulan depan ambo sanggup nak sabar. Ambo nak tak ada makan tak apa. Tapi bulan ni nak pakai baju baru. Raya supaya anak orang lain. Bukan nak berlomba lebih pada anak orang lain. Supaya dengan anak orang lain tak apa dah. Kita ni jadi pemimpin, jadi pemerintah." Umar pun pahal, kata isteri dia pahal, kasih ke anak dia pun kasih tak apa. Abang sanggup nak pergi tanya. Abang sanggup nak pergi tanya orang jaga Baitul Mal. Nak minta ambil, bukan nak pakai peri. Nak ambil hak bulan depan. Bulan depan sanggup nak, tak ada makan tak apa. Nak pakai raya je. Apabila panggil orang jaga, sebenarnya dia raja dia lebih besar daripada menteri. Nayuk dengan raung. Raja dengan nayuk nak pergi tarah mana? Tapi dia orang beriman, dia sebagai tugas, aku jaga umat. Tarah aku ni pentadbiran ni, dia menteri tugas jaga Baitul Mal. Dia tanya, "Hei menteri aku, ada hajat sikit dekat, ada gapo tu aku? Beberapa hari lagi nak raya, sebenarnya rumah pun keperluan tak cukup. Tapi aku mari nak minta buka duit Baitul Mal, upah aku ni, hak bulan depan. Untuk anak aku pakai baju hari raya. Siapa bulan depan tangguh lah. Aku tak ambil dah lah. Aku nak ambil bulan ni. Jadi 2 kali lah. Bulan ni ambil dah. Hak bulan depan ambil dulu." Orang jaga Baitul Mal kata gapo kepada ya tuanku? "Ya, hamba boleh bagi. Tapi tuanku tanda lesen, tanda nama deh, sen nama deh. Tuanku buat janjilah, kata tuanku ni, seolah kata demo kamu ni raja, mu nak ambil hak tengah mari pakai ni, mu tandalah kata tuanku akan hidup sampai bulan depan. Kalau perakan boleh kata umur hidup sampai bulan depan, sen nama ambillah duit hak tengah, pakailah untuk keluarga." Umar bin Abdul Aziz sebab senyap tak kata gapo. Ambilkan serbai dia hak besar tu masuk dalam mulut kikir. "Maaf pada aku. Aku rela anakku tak ada pakai, tapi aku tak rela di akhirat aku kena soal." Tunur tu baik daripada orang jaga Baitul Mal dengan tak ada rela, tak ada pakaian. Anak pakai baju tapung dan rumah dia makan roti dengan bawang mentah. Siapa dia ni? Umar bin Abdul Aziz. Hak kata ular tak ketik orang, hak kata rima tak makan kambing, hak kata orang kasih sayang anak-anak yang taat, orang yang beragama. Tapi puak belum pada dia ni siapa? Cucu-cucu Sulaiman dan Abdul Malik. Lepas pada zaman tu pula, anak dan keturunan Umar bin Abdul Aziz semua Allah bagi berkat lagi kehidupan. Tapi keturunan puak ni duk minta sedekah kat depan pintu masjid belaka. Dia kata apa? Ni masjid hak mula ayah ku buat dulu.
Ayah aku tukar jadi potar bere, jadi raja. Dialah, dengan dialah pemerintah ni boleh hidup suasana tengok ni. Bangun ni, muhna bayar nak masuk. Hidup tak ada minta sedekah depan masjid hak besar-besar masa tu. Saudara dan muslimah, hari ni kalau kita tak fikir tentang agama mari mendahului, inilah suasana hak saya dan kamu boleh rasa, boleh tengok. Berapa orang dah dengar berita anak dengan buat nyanyi kemuk. Berapa orang dah hari ni dengan isteri dah deraka dengan suami dah jadi permainan. Tak heran dah agama tak tepi dah hari ni. Orang Tina kata, oh tak ada kira tu zaman dulu dah. Habis rabuk dah, taat semata. Hari ni agama sama apa-apa ni. Kehidupan orang jatuh dengan orang Tino maju sampai mana. Tahu tiamkan sama dah. Ikut amma lah, amma nak gimana pun. Duit amma kerja. Amma tak ada minta hak abang kali. Ikut amma nak buat gapo. Orang Tino sampai tahap tu dah. Anak hari ni pun kata gapo. Anak maju dah. Pak tak pandai main terosak. Anak pandai terosak. Pak tak, abah tahu gapo. Abah orang zaman dulu, abah tak reti, abah tak faham. Hak ni lah dah zahir dalam masyarakat sekarang. Hak Nabi kata dah berlaku muslimah. Gapo hak Nabi kata? Alamat kiamat hak rapat di zaman kita ni. Nabi kata apabila mu tengok anak tina wak hamba ngemuk, apabila mu tengok anak jatuh lebih hormat kasih lebih pada pak. Masalah ni dah tumbuh kapung ke kapung, rumah ke rumah. Banyak mana ibu makan air mata dengan anak macam ni. Banyak mana suami duk sakit hati dengan isteri macam ni. Saudara muslimah, hari ni saudara baiklah, kamu mulialah, kamu beruntung,lah. Yang mana pemimpin kita fikir, yang mana tuan rumah yang rela nak jadi tempat muslimah, paling kurang seminggu sekali kita fikir lagi, kita usah lagi. Buatlah gerakkan wanita semua. Saya duduk dalam gerak camp ni dalam seminggu 2 minggu lepas. Alhamdulillah lah kawasan Taning mana. Dalam bulan ni lah saya duduk gerak tempat muslimah. Kaum ibu ni orang Tino banyak semangat di segi jezbah dengan agama. Tapi dia kata tak tahu cara mana nak buat, nak belakan kampung kita, nak tubik luar tak boleh sekat kampung kita. Kita orang tak ngaji, kita orang tak reti agama, tapi nak pada agama. Sebab bimbang sangat duk tengok hari ni, Allah, nak anu semelih mak, hak ni takik sepak ayah, hak ni deraka kok suami, hak ni suami zalim, hak ni pemimpin zalim. Nak buat macam mana haru-haru habis dah tempat kita, nak buat macam mana. Satu fikir yang baik dah. Waktu ulama week kita hari ni kita buat perempuan seminggu sekali. Melembutkan hati dulu. Untuk nak terima hukum hakam, melembutkan hati. Dan jaga tipu-tipu daya setan dan fitnah dalam rumah kita. Buat suasana imej, suasana agama. Ni seperti mana rumah kita hari ni. Dah kita buat perempuan agama. Kalau boleh buat seminggu sekali. Tak ada orang kecek tak apa. Kita baca. Ambil orang pandai baca kitab. Baca kitab hadis. Baca kelebihan-kelebihan amalan. Tarik bak akhirat. Royak bak semaya. Muzakarah. Jangan bicara bak masa. Kalau kita tak pandai. Kalau ada alimah sore. Ada orang alim orang tahu. Royak masa Allah. Tapi kalau tak ada orang alim. Jangan main masa Allah. Kita royak fadilat untuk semangat dulu. Fadilat untuk semangat. Lepas tu. Nak ngaji hak tak erti, pergi carilah anak hantar pergi ngaji pondok, madrasah, maktab, mana-mana tempat. Kita ada suami, hantar suami kita pergi ngaji ke kampung, ke mana-mana, abang orang duk mengajar tok guru bapa, tanya dia, masalah tanya suami. Satu soalan kita kepada suami supaya hajar suami dah. Suami tak erti gaduh lah. Aku nak tanggungjawab depan Tuhan akhirat esok ni. Aku pun tak ngajilah mana, kita tanya. Satu soalan, satu ilmu masuk pada suami kita, masuk pada keluarga, masuk pada anak. Inilah kehendak kita hari ni. Nak winok dulu. Sebab hari ni pakat duk riba tangis sejuk. Anak tak semaya pun tak apa. Anak tak bangun subuh pun tak apa. Anak nak pergi tak kelik, anak Tino pergi tak kelik pun ada lah ni. Zaman dulu ke, anak Tino tu pergi luar rumah tu pun malu kot orang dah. Lah ni tak kelik. Oi, mari tanya itu anak kahwin nak mana tu? Hari pondok bang ni, tahu kelik tadi star ke mana atau nak pergi masain. 2-3 hari berkali. Jadi kebiasaan. Maaf ni kalau kecek jadi setuh pinoyak atau apabila kita tinggal cara agama, cara perintah Allah sunnah Nabi, dah jadi kebiasaan. Anak-anak pun lepas-lepas, tak apa. Anak Tino pun maju-maju belaka dah lah ni. Saudara muslimah, apabila tinggal usul dalam agama, inilah jadi kalau berlaku dalam negeri kita. Bahkan hak berlaku berapa hari ni, hak hebat lagi, macam-macam. Tuduh Islam. Hari tu tak ada orang Islam tuduh Islam. Tapi sampai sini dah saudara muslimah. Nak tunggu berapa dunia kita, negeri kampung kita berapa orang lagi tubik gambar dia ni. Islam dah tuduh Islam. Sekadar tak amat agama Islam tu pun malu dah nak kusnah. Hari ni pakai bakit maki pada Islam, maki pada Nabi, tuduhkan agama Islam. Buku gapo saudara? Buku salah saya pergi tak sapa. Buku saya tak salah saya tak gerbel tambah lagi. Tak gerak ke benua, ke negeri, ke wilayah, ke cangwak. Sebab itulah hari ni nak mari buat perempuan untuk muslimah nak mula daripada keluarga kita. Sebab Nabi Nuh AS dia rusak di keluarga itulah
Kesel daripada luar-luar tak berimej. Bini tak berimej, anak tak berimej. Kau dia tak sahoyak. Tapi Imamul Anbiya, Nabi sendiri, isteri dia fikir sama, anak dia berimej dan sahabat 124,000. Di zaman tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, dia gerbe, isteri dia gerbe, anak juga sabar dengan kesusahan, lalu tu berkat aman damai di masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Zaman kita hari ni tak siapa tahu tu ibu-ibu. Tapi paling kurang rumah kita ada suasana agama. Deh, baca Quran jangan tinggal, baca hadis Nabi. Deh, hak tak pandai tanya ulama, hafiz kena ngaji. Siapa kata usul email tak kena ngaji? Ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang beriman belajar email. Latih email tu la ilaha illallah kelima email. Lepas tu nak pergi kepada amal, tu kena belajar dah lah. Fadail nak jolok kita wi rajin, masail nak betul masalah kehidupan. Rajin dengan tak mengaji tu hai tak terima amal kena segulah tu. Tolak belai-belai, betul belai-belai. Nak nanti betul lu nak amal tu setel. Sebab itulah hari ni syukurlah, terima kasih pada wanita muslimah semua yang jadi asbab peripone guna saya. Allah guna saya dengan sebab fikir kamu. Saya kecek ni mengikut, duk fikir ni mari tak ada cadar kitab, tak ada cadar gapo. Tapi duk genu ya Allah, geraklah mengikut faham, mengikut kebaikan hak mu nak bagi, wi faedah pada orang pendengar. Saya kecek kena tupai kamu. Kamu dengan tawajuh kamu perhati, Allah gerak lidah saya, Allah bagi ingatan pada ingatan saya. Thai talk dia panggil bagi pada kamu muslimah. Lepas pada ni kita berteruslah peripone kita. Syukur ya Allah Taala bagi saya nak doa sikit ni. Untuk Allah Taala bagi keberkatan tambah lagi pada rumah ni, pada orang mari semua. Moga-moga kita ni tetap dan tekun dalam agama dan jadi asbab hidayah pada orang lain lagi. Moga-moga tuan rumah sendiri pun jagalah istiqamah amalan tempat rumah ni wi ada seminggu sekali paling kurang ataupun rumah sendiri ni setiap hari wi ada muzakarah dengan anak dengan keluarga. Apalagi akan datang ni kita akan sebar rumah-rumah mana lagi akan tumbuh suasana agama. Sebab nak jaga keselamatan ni ibu-ibu saya sekat ni saja hari ni sebab ada setepak lagi kena pergi. Moga-moga Allah terimalah pengorbanan tuan rumah dan kaum ibu muslimah semua hak mari duk guna masa sejil lebih-lebih ni. Moga-moga kamu tak ada tangan bersama saya nak doa supaya tupai tawajuh kamu dengan agama dan gerbe kamu lakah kaki pula mari mutu. Abai pun bukan berhenti sore kerja hari ni. Abai mari hatta abai pun tak kerja. Moga-moga Allah balaslah dengan gerbe masa kamu ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu fas'al bina kama anta aluhu innaka alut taqwa wa alul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kebaikan pada kami semua. Hak hadis, hak tak ada tanggil, lebih lagi kaum ibu muslimah kami, ya Allah. Mereka nak dah ni buat terima hari ni tempat muzakarah, ya Allah. Bagilah kebaikan pada tuan rumah dan pendengar semua, ya Allah. Bagilah anak-anak kami, zuriat kami lepas pada ni jadi da'i, hafizah, alim dan alimah. Lebih lagi kami, ya Allah, mengguna aku kecek silap pun ada. Betul kecek peku, betul iman, betul amalan. Jadi kecek peku asbab hidayah untuk umat. Jaga lidahku jangan asbab sesat, okay? Allah, selamat aku daripada aku sesat jangan jadi kecek peku hijau aku sesat, okay? Ya Allah, Murrahman aku jahil, Murrahim aku salah, maaf pada aku ya Allah, mu cuci aku cemak, bersih aku belum mati ya Allah. Bagi muslimah kami hodok tak ada tangan semua nak kebaikan belaka. Setiap masalah berlaku ujian wifak kami lepas belaka ya Allah, baik ujian dengan rumah tangga, isteri suami, ujian dengan anak, ujian dengan tetangga, ujian dengan apa saja ya Allah. Bebaskanlah keluarga mana ada kesakitan bagi sembuh secepat mungkin, keluarga mana ada kesusahan di segi ekonomi, duit belanja ya Allah bagi mewah, bagi keberkatan. Sahabat dulu susah, memang kami duk sebut nak win apa kesusahan sahabat, tapi kami tak ada nak kesusahan ya Allah. Sahabat susah ada Nabi, tapi kami jauh dengan Nabi ya Allah. Bagi kesenangan pada puak kami semua ya Allah. Siapa hak boleh kerja bagi keberkatan kerja, siapa tak boleh hukumat yang halal, apa tadbir yang halal, isteri suami juga ya Allah. Betul lah sulah lah ya Allah. Kalau ada selisih paham, buka paham ya Allah. Lembut hati suami, lembut hati isteri, bagi sifat taat pada anak-anak. Jadikanlah rumah puak kami semua seperti syurga. Nabi kami bagi tahu baiti jannati, rumah kami syurga ya Allah. Moga-moga kami nak juga rumah kami syurga. Kasih saya isteri suami, kasih saya anak-anak dan muhabbat dan taat ya Allah. Selamat daripada fitnah akhir zaman, fitnah dajjal, fitnah segala-gala ya Allah. Lebih lagi fitnah yang mana kemajuan ya Allah. Duk bawa anak-anak kami lalai dengan perintah Engkau, bawa
bawa anak-anak kasih kesayang lebih pada pok ya Allah. Hari ni bahkan anak-anak tino juga kasih kesayang lebih pada ibu bapa. Ada orang supah pada ibu bapa, ada orang supah pada agama. Hari ni agama dah jadi tak ada harga ya Allah. Dengan lemah aku ya Allah, memang agama Nabi titik peluh titik darah. Nabi dapur tak rasa, Nabi berpisah dengan keluarga, Nabi gantung batu perut. Hari ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi siapa di zaman kami ya Allah, kami tak pandai, kami lemah ya Allah. Moga-moga pimpinlah dalam keadaan lemah ni, jangan silap ya Allah, jangan menyesatkan kami, jangan gelecah kami ya Allah dari segi agama. Orang duk jauh kau jauh memperapat dengan engkau ya Allah, perapat dengan agama. Maaf pada pemuda di zaman kami ya Allah, lemah kami kita siapa. Maaflah ayah ibu mana tak sepenuh tak ada bereng dengan anak ya Allah, kami juga tak sepenuh. Maaflah pada isteri yang mana kasar, yang mana tak taat ya Allah, mereka tak tahu, aku tak menyapa lagi ya Allah. Maaf pada suami semua kekasaran, aku juga tak sapa ya Allah, aku tak erti ya Allah. Hari ni aku dah belajar ya Allah, bagilah sifat lemah lembut pada kami. Hak Nabi kata akhirat nanti Nabi Allah kena Allah tak darjat tinggi suami yang lemah lembut dengan isteri ya Allah. Aku baru dah belajar, kadang-kadang nafsu aku pun ada ya Allah. Betul lah kehidupan aku, betul lah iman, yakin, akhlak, muamalat, muasyarah ya Allah. Kami semua berhajat ni, mari ya Allah, mari dengar ya Allah, mu dengar belakang mu nampak. Jadi hak buat kami semua hak lemah ni, ambil buat kami semua jadi kekasihan Kau oh Allah. Jemaah dok gerak masjid ke masjid dalam keadaan wikrit macam-macam, kadang kata kau orang, kadang bawa penyakit lah ya Allah. Kami tak sengaja nak tunjuk benda tak baik ya Allah, tapi kami berhajat diri kami nak beki serta medan kami di masjid kapung ke kapung. Kalau akhlak kami rusak ya Allah, mu tak sabar buat pergi takut orang kapung sesat sebab kami. Tak sekiranya akhlak kami boleh jadi asbab contoh bawa ya Allah. Aku tak dengan anak bini tak apa ya Allah, tapi jangan aku rusak agama lagi hidup jangan anak aku tak ada agama ya Allah. Aku nak doa seperti mana Abu Ja'far bin Abi Talib, aku tak ada masa dengan keluarga tak apa, tapi jangan cek aku dengan anak isteri dalam Jannatul Firdaus. Semua buat kami hari ni ya Allah, dunia sama tak raja. Hari ni kalau tak cek satu hari mati cek ya Allah. Aku takut dunia tak ada masa dah, akhirat tak letak sekali pula, sebab aku tak sepenuh tanggungjawab. Oh Allah, sifat Rahman, Rahim, Karim, Halim, sifat pemurah yang ada pada Engkau. Maaf ya Allah, tak sawak kira hal pada lagi kan datang betul kehidupan aku masuk le merdatilah redha Engkau ya Allah. Oh Allah, sepatutlah ada depan aku bagi orang tino. Amalan mereka sangat susah nak jaga aurat perdah. Banyak orang tak faham hari ni ya Allah. Moga-moga ada wanita di kampung sini nak mula fikir ya Allah, istiqamah mereka, bagi ikhlas istiqlal pada mereka dan aku juga ya Allah. Buailah hubung dunia, buailah benda syirik dalam hati, buailah benda tak hitam betul cara Nabi. Jadi yakin kami ya Allah, buai syirik pergi pada yakin, buai bid'ah dalalah, kami hidup sunnah mukammal. Jangan kami tawajuh dengan dunia, jadilah dunia kerja buat kami masuk akhirat. Oh Allah, oh Rahman, oh Rahim, oh Hanan, oh Mannan, ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 birahmatika ya rahim. Assalamualaikum.